Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Mak hari ini. Seperti biasa, tagline sedikit sama dicecah. Banyak sama kita lah Pak. Kita kongsi rezeki barulah barakah. So, Mak mengharapkan rakan-rakan Mak yang berada di seluruh dunia, yang berada di seluruh Nusantara, berada dalam keadaan sentiasa sehat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya anda mengalami sebarang gejala penyakit ataupun tanda-tanda anda kurang sihat, perlulah menjumpa doktor dengan kadar segera, kerana mencegah itu adalah lebih baik daripada mengubati. So, seperti biasa, Mak bersiaran di luar rumah hari ini. Dekat luar, Mak nak bercerita tentang apa yang Mak tanam, apa yang ada di sekeliling rumah Mak ni. Iaitu ini adalah pokok keladi. Pokok keladi ni dipanggil pokok keladi seratah. Ni. Nah, namun kita gunakan manfaat tanah yang ada ni. So kita campaklah biji benih apa yang ada. Bak kata orang, alhamdulillah kita bila duduk di bumi Malaysia ni, dari segi faktor geografinya, alhamdulillah terlampau subur. Bagi Mak campak je biji kacang je, esok lusa dia akan tumbuh dan bertunas. Dan kita pun ada pun gunung ganang kita yang ada kat Malaysia ni, gunung yang mati. Maksudnya gunung tu tidak akan tidak ada gunung berapi lah, tak ada apa. Alhamdulillah, bersyukur sangat kita. Kalau ada pun banjir, alhamdulillah kita dapat tangani, dapat atasi. Kita berdoa ramai-ramai agar banjir yang melanda di setengah tempat tu dapat pulih, dapat surut seperti biasa. So kita doa yang terbaik. Janganlah kita nak kecam macam-macam pasal itu, pasal dosa, pasal pahala lah satu tempat itu. Itu bukan kita, bukan kerja kita untuk menghukum seseorang. So apapun sesuatu yang terjadi itu tetap terjadi, dah tertulis dan pastinya ada hikmah di sebaliknya. So inilah yang you all nampak, keladi seratah Mak. Ada juga celah-celah ni. Okey, Kang Mak tunjukkan secara dekat ya. Okey, inilah sebahagiannya serai tepi rumah ni. Ni sebelah rumah betul-betul. Ni serai yang Mak baru tanam lah. Mak ambil dekat tempat kerja Mak, kebetulan ada serai. So balik Mak pindahkan ke sini. Ni serainya. Mak dah tanam ada 7 ke 8 rumpun. So ni dia serainya. Yang ini adalah pokok keladi ya. Kita boleh berteduh. Sangat redup bawah ni, nampak? Sangat redup kan? Inilah keladi seratah Mak yang Mak tanam lah. Kita berbudi pada tanah ni, lambat laun hasilnya kita akan kenyang. Nampak? Di celah-celah ni juga terdapatlah biji. Kemudian Mak masak labu kadang-kadang. Ni Mak campak je biji benih labu tu. Alhamdulillah dia pun hidup. Ni Mak bakar sampah kat sini lah. Ni boleh jadi baja kompos Mak bakar. Okey, yang ni keladi nak sampai ke sana tu. Luas. Bukan luas lah. Maksudnya kita boleh berteduh di bawah ni. Ni ada ni daun labu. Daun labu. Di celah-celah ni insya-Allah esok lusa nampaknya ada dah berputik. Kata Mak nampak dia dah berputik. Di celah-celah ni juga Mak campak jugalah. Cocok-cocok bayam Brazil. Tapi bayam Brazil ni tak berapa, agak cantik daunnya. So ni dia dah. Okey. Tu celah je. Redup bawah ni. Cuma masalah yang timbul ni, kita duduk kampung, nyamuk, ya Allah, subhanallah. Hanya Tuhan dia yang tahu nyamuk. Tapi pandai-pandailah kita nak menangani isu nyamuk ni. Ni dia keladi seratah dia. Nampak? Ini dia lah sebahagiannya yang dapat Mak tunjukkan. Ni ada satu pokok jenis yang Mak ambil dekat nursery ni. Orang kata jatimas katanya. Katanya pokok jatimas dia bunga merah. Ni. Ni pokok jatimas katanya lah, wallahu a'lam bissawab, Mak tak tahu. So dalam celah-celah tu juga Mak ada tanam, nanti Mak cari. Ni dia. Nanti kita tengok sayur-sayur yang Mak tanam. Ni dia. Ni adalah sayur ni, sedap ni. Sayur orang kata bayung. Ni boleh makan ni. Ini Mak yang tanam ni. Nampak ni dia dah bertunas. So alhamdulillah. So itulah. Ni dia keladi ni sedap Siapa yang tahu keladi seratah ni boleh komen di bahagian bawah, komentar komen. So kita pun nak masuk dalam. Kita akan masak juga sayur yang berasaskan keladi, iaitu solor keladi. Nampak? Memanjang sampai ke sini. Daunnya boleh buat payung dik kalau waktu hujan. Lebor-lebor daun ni nanti. Okey, kita jumpa dekat dalam rumah.
Okey, kita akan mak akan tunjukkan cara bagaimana nak masak sulur keladi. Sulur keladi telah mak tengah rebus Tengok mak tunjukkan mak pusing ke tu. Tu tengah rebus. So kita okey, sekarang ni sangat simple, sangat senang. Zaman-zaman kecil dulu puas makan. Sampai mak ni cerewet dulu masa kecil, zaman-zaman susah. Asal lauk ni je mak macam barang. Macam kita tak suka lah budak-budak kan, lauk tak sedap, nak makan daging, nak makan ayam, nak makan ikan. Tapi zaman-zaman tu kita susah. Mak kita bukanlah orang yang educated ke, orang yang kaya ke. So mak kita cakap, dia kata, kau nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Kau nak hidup ke, kau nak mati, pandai-pandai. Tu mak kita jawab tau, zaman-zaman dulu. Bila kita imbas balik, ya Allah, orang tua dia nak membasuhkan kita bagai nak menita air mata kalau kita imbaskan kembali sejarah-sejarah silam. So, bahan-bahan untuk masak asam rebus solor keladi ni senang je. Kita gunakan dalam 2 siung bawang kecil, tumbuk je. Ambillah dalam 2 ke 3 siung bawang putih. So sedikit halia mak taruh, mak juga taruh sedikit kunyit dan juga ikan bilis sebagai lemak-lemak dia. So bahan-bahan tadi ni kita hentakkan dia dalam batu lesung ni, kita tumbuk. Kita tumbuk. Kan bergegar ni kan, mampus pecah mak punya moset. Dah bergetak banyak ni. Kita alas kain. So kita tumbuk sampai dia lumat. Nak lumat boleh, tak lumat tu pulang lah. So sulur keladi ni kalau kita imbas balik, orang dulu-dulu suka makan sulur keladi ni. Sebab benda tu lah yang ada kat tepi rumah, kita bercocok tanam. Zaman sekarang ni dah semakin hari semakin dilupakan lah. Tapi kalau kita pergi cari ke dekat kedai-kedai restoran-restoran besar tu yang menyediakan makanan Melayu, traditional food, insya-Allah adalah. Tapi kalau dari segi harga tu pun rasa mak kata sekarang dah melambung, mahal rasanya. Kita tumbuk lah ikan bilis tadi, bawang putih, bawang merah, halia dan kunyit. Sementara kita menunggukan kita punya solor tadi dengan sedikit batang keladi tu lodoi. So kita tumbuk dalam bahan ni ya. Mak tak tunjukkan cara-cara nak siang-siang keladi sebab video mak sebelum ni mak dah pernah buat. So nanti waktu kita nak masuk dia tadi, kita nak campurkan dengan sedikit ikan kering. Ataupun kalau ada tempe, boleh masukkan tempe. Cadang awal tadi mak nak masukkan kaki ayam. Tapi fikir-fikir balik, eloklah kaki ayam tu mak buat soto ya. Tu kita tumbuk je lah. Kau nak lumat tak lumat tu terpulang. Nanti kita masukkan sedikit bunga kantan. Lada ni yang kita ambil minta dengan mak, my mum. Pergi rumah my mum tadi minta lada yang ada blender. Gara-gara malas nak blender lada hari. So orang sekarang berpusu-pusu ya. Pergi ke mana? Pergi ke kedai ambil bantuan mai kasih. Seronok dia orang. Bersyukur-syukurlah rakyat negeri Johor Darul Takzim korang dapat ya. Mak hanya dapat tengok je lah. Mak tak dapat apa pun. Okey, ni pun dah memadai lah. Dah pun lumat tadi ni. So kita akan toastkan kita punya sulur keladi yang telah kita pun rebus. So kita matikan api sekejap. Inilah hasilnya yang telah mak rebus. Ni nampak? Sekarang kita boleh toastkan dia dekat. Cari penapis. Kita cari dah penapis. Ni dia. Mak kau. Ni kita tapis. Panas kau. Lepas tu kita basuh lah. Kita rebus dengan sedikit garam tadi ya. Simple-simple je masak hari ni. Ada lagi belen ni. Walaupun pun mak suka masuk dalam kuali. Permukaan di luar nampak je, you all boleh nampak. So, kita dekatkan, kita letakkan kuali ni. Nanti waktu kita nak masuk, mak tunjukkan. Okey, kita pun dah panaskan kuali. Kita terus masukkan kita punya solor keladi tadi dengan sedikit batang keladi. Masukkan dia. Sangat senang sangat simple, mudah. Taklah merumit mana pun nak buat, antara kau nak dan tak nak je. Tapi kalau boleh lah, generasi baru ni kita kenalkan dengan sayur-sayur macam ni. Dulu kita kecil-kecil makan sayur ni, alhamdulillah besar, sehat, jadilah orang juga. Semalam lah mak pergi beli barang dapur, tengok dia orang dapat bantuan. Dek, mai kasih. Melacak-lacak. Tahniah lah dia orang dapat. So kita tak dapat, tak apa, tak ada masalah pun kalau tak dapat buah. Kita masukkan kita punya yang kita tumbuk tadi ni.
So kita ambil lah air dalam lesung. Air dalam lesung ni penting ya. Ni. Masuk air dalam lesung tadi tu. Kau. Lepas tu kita masukkan sedikit. Biasalah mak punya. Oh, mak assalamualaikum, apa benda yang jatuh pecah ya. Tak pecah, sudu jatuh atau mozet tu melatah. Ni. Kita masuk. Okey, cukup. Lepas tu kita ambil lah kita punya. Ni kita godakkan dia. Senang kan? So, kita terus masukkan kita punya bunga kantan. Lepas tu kita masukkan ada kisar. Ini pun berasal daripada my mum. Nama mak kita, nama mak saya sebenarnya my mum. Nama dia memang my mum. Tak boleh nak dipertikaikan lagi lebihkan sikit. Okey. Kita sebatikan ini tanpa tumis asam rebus. Nanti kita masukkan air sikit lah. Oh, sedap kau. Kita ambil air. Kita masukkan. Ini masak yang paling rare punya. Zaman-zaman dulu kala masukkan air. Asam rebus. Nampak? Mantap terangkat kau. Lepas tu kita masukkan ikan kering kita. Ikan kering ni kita dah basuh lah. Basuh sebab kita nak elakkan kemasinan ni terlampau-lampau sangat. So mak dah rendam. So masin-masin insya-Allah dia akan keluar lah. So kita terus masukkan ikan kering kita tadi. Cadang nak taruh kaki ayam, tapi tak jadilah. Balik-balik kaki ayam tu pun nanti kita nak buat dia soto ke apa kan. Ini kalau ada daun kesum boleh masukkan daun kesum. Mak nak pergi jauh pula daun kesum ni. Kebetulan bunga kantan ni di sebelah pohon keladi mak. So kita biarlah sampai dia mendidih. Simple saja, senang. Kalau kau tak nak buat, aku tak tahulah. Tak boleh nak cakap apa. Tapi kalau suami kau minat, kau buat. Kadang-kadang suami yang duduk Kuala Lumpur tu semua asal daripada kampung. Tapi kalau dia rasa dulu didikkan mak dia, insya-Allah lah dia makan saya kampung. Dia makan lah. Kalau tak ada, tapi lapis-lapis sekarang ni, budak-budak baru sekarang ni mana nak makan kalau mak sebir-sebir pun dia tak kerti. Dia tidak tahu. So ini kalau makan nasi panas-panas, ya Allah, tak tahu nak cakap. Sambil-sambil tu kita basuh lah apa yang patutnya. Sampai dia mendidih tu kita tunggulah. Ni. Bau dia pun dah naik dia sebab ada bunga kantan ni sebenarnya. Ni. Rakan-rakan kerja mak ni kalau tengok mak bercuti. Seronok lah mak bercuti panjang. Kalau dia nampak konten mak dia kata hantar. Tak ada masa mak nak hantar. Malah nak bergerak ke mana-mana. Tengok sekejap je dah mendidih. Sedap. Simple-simple dia paling senang. Kita rasa kuah dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Mai kata dia. Mak ada satu terlupa. Sekejap mak pergi ambil asam keping. Tambah terlupa aku nak masukkan asam keping kau. Kenalah masuk asam keping. Apa pula yang jatuh ni? Allahu Akbar. Kita masukkan asam keping dia. Kita masukkan 2. Sampai biar lupa nah, sebaik teringat. Biarkan dia dulu. Ni asam keping ni biarkan dia. Tu. Dah. Dia diam-diam je dalam tu ya. Sebaik mak rasa dulu. Korang dah lupa asam keping. Tapi walaupun pun mak rasa macam sedih, terharu, mangsa-mangsa banjir di Selangor, di Pahang. Semoga diorang tabah menghadapi dugaan tu. Tak payahlah kita sebagai seorang netizen yang dapat melihat dari segi media sosial ni, di digital platform, macam-macam yang orang cakap yang itu, yang ini. Tak payah adik, kita tengok, kita doa je yang terbaik. Tak payah kau nak entah nak melalak sini. Yang terjadi itu tetap terjadi. Tak payah kau nak kata tempat tu macam ni, tempat tu macam itu, banyak perkara yang tak elok. Tak payah, bukan kita nak menghukum. Itu dah terjadi dek. Cuma yang kita harapkan kehijauan bumi itu kita kekalkan. Tak payahlah kau nak tebang pokok. Tak payah kau nak hakisan tanah. Terjadi itu adalah perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kita nak buat sesuatu, kita fikir, kita bertindak tu kita fikir dulu. Contohnya nak buat satu pembangunan tu kita kaji dulu kawasan tu ya. Jangan kau pakai tara je semua.
Lalang kesannya inilah yang terjadi. So bila dah terjadi itu tetap terjadi. Engkau nak melalak pun tak guna. So sama-sama kita renung-renungkan. Kita berdoa ramai-ramai, pandemik hilang, bencana-bencana alam hilang. InsyaAllah kita akan dapat hidup dalam keadaan yang aman dan sentosa. Itu yang paling penting. Tak payah kau nak jadi juri, nak menilai dalam mana-mana digital platform, cakap itu cakap yang tak guna. So dah tahu pun rasa ngeping tadi ni, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang sedap lah. Tak boleh nak cakap. Okey, inilah hasil kejadiannya. Nampak asam rebus tanpa minyak. Solor keladi. Nampak godak sekejap. Kita nampak ada ikan kering. Nampak ni solor. Nampak? Nampak? Ni solor keladi dia. Tu dia. Telah pun siap. Ada ikan kering kapak. Mak masukkan dalam ni. Ni ikan kering kapak je mana? Mana ikan kering kapak dia? Tu. Nampak ikan kering kapak dia. Kalau kau nak titik serai pun boleh, tapi mak tak tahu serai lah. Mak bawa macam original saja. Inilah hasil kejadiannya. Okey, nampaknya itu sajalah konten mak ya. Semoga apa yang mak paparkan ni memberikan banyak manfaat, yang berinformasi untuk you all di luar sana. Terima kasih kepada you all yang telah mendukung usaha mak. Konten mak ni kerana you all mak berada dalam dunia YouTuber ni. Semoga apa yang mak paparkan ni menjadi satu pemangkin semangat untuk you all terus berkarya seperti mak ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa tekan je butang lonceng, nanti dapatlah the next video. Notifikasi tu sentiasalah you all akan dapat ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa tekan je butang lonceng tu. Jom. Mak doakan you all sentiasa dirahmati Allah. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.